Ini hadis ini sebenarnya hadis yang kedua yang kita baca malam ini. Baru ni telah pun kita baca dah dan terjemah. Di bawah bab raddis salam fi salah. Menjawab salam di dalam sembahyang. Macam mana hukumnya, boleh ke tidak? Jadi hadis yang pertama sudah kita baca baru ni. Ini masuk kepada hadis yang kedua, juga riwayat daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Abdullah mengatakan, kami selalu memberi salam kepada Nabi, memberi salam di dalam sembahyang dan menyuruh na'muru bihajatina, kami menyuruh apa-apa hajat kami. Yani kami menyuruh supaya ditunaikan apa-apa hajat kami. Lepas itu saya pergi balik jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang bersembahyang. Saya memberi salam kepadanya, tetapi baginda tidak menjawab salam saya. Fa akhadhani ma qaduma wa ma hadutha, maka amat susah hatilah, sedihlah saya dengan keadaan itu. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan sembahyangnya, baginda bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla memperbaharui daripada perintahnya ataupun hukumnya apa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah pun memperbaharui hukum bahawa kamu tidak boleh bercakap di dalam sembahyang. Lalu baginda menjawab salam saya. Jadi supaya hak dulu juga, bila dia balik daripada Habasyah, kebetulan Nabi SAW di tengah sembahyang, dia pun beri salah. Beri salah. Begitulah, bukan kepada Nabi SAW saja, orang-orang lain pun lagu itulah sebelum pada tunya dia ingat boleh. Bila balik sana, lagu lain dah cerita. Jadi diriwayat dulu, tengah-tengah duduk sembahyang pun boleh beri salam. Bila beri salam, orang yang diberi salam tu jawab salam. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Jawab salam. Dan suruh apa-apa hajat kami supaya ditunaikan ataupun dilakukan. Hajat itu, ada yang mengatakan apa-apa hajatlah, nak tanya khabar ke, nak suruh lepas ni kita tunggu bentar, misalnya lepas ni, lepas sudah mai apa, tunggu bentar luar, boleh kata lagu tu. Walaupun ada juga yang mengatakan tidaklah sampai sedara tu. Hak kata kecek hajat tu maksudnya hajat yang berkaitan dengan sembahyang sahaja, boleh kecek. Iaitu misalnya dia pergi tanya, berapa dah rakaat? Misalnya tanya, berapa rakaat ada lepas? Dia boleh tanya lah, tapi berkenaan dengan sembahyang. Tapi keceklah juga. Ini tersebut di dalam hadis Abi Umamah dalam Tabarani berhubung dengan kisah Mu'adz. Dia kata, kana ar-rajul, seseorang itu bila masuk ke dalam masjid, dia mendapati mereka sedang bersembahyang, dia akan bertanya orang yang di sebelah dia, fa yukhbiruhu bima fatahu, berapa dah lepas, berapa dah lepas, berapa rakaat dah. Fa yukhbiruhu bima fatahu, jadi orang tu akan ceritalah kepada dia, 2 dah, 3 dah misalnya. Dia akan royak gitu. Jadi dia akan buatlah hak tu. Dia akan buatlah hak lepas dah tu. Jadi buat tu pun tidak teratur juga. Dulu rasanya kita sudah jumpa dah tu. Ni. Jadi dia semaya tu cepatlah nak widan sekali dengan hak ni. Jadi katakanlah 2 lepas dah. Jadi semaya tu cepatlah nak widan dengan hak ni. Setakat mana hak dan gitu. Ada juga yang mengatakan tidak. Pada masa tu pun mana dia qada tu lepas pada beri salam, kalau hak lepas dah 2, tambah 2 lah supaya buat learn ni dah. Tetapi ada riwayat yang menunjukkan tidak, dia hamba tu imam.
ambak tu imam tu. Maknanya kalau tu imam sudah rakaat yang ketiga, dia buatlah rakaat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kira-kiranya daya kepak. Maknanya dia buat gitu. Pada masa tu tidak ada lagi hukum seperti sekarang ni. Ini sejarah lah, sejarah semaya. Lepas tu dia kata, setelah dia balik daripada Habsyah, ketika itu kebetulan Nabi SAW di tengah semaya, saya pun beri salam kepada dia seperti biasa. Dia hanya tak jawab salam saya, secara mutlak tak jawab, langsung tak jawab. Yang ni dengan ucapan ke ataupun dengan isyarat ke, tak ada belaka, tak jawab, senyap. Jadi saya sedih benar lah, macam-macam lah. Terfikir hak dulu, hak kedia. Itu maknanya dia kalau ada salah hak dulu, mungkin goni bukan ni Rasulullah berasa hati dengan dia kau kan, ataupun hak kemudian berkali hak ni macam-macam terfikir. Maknanya sedih lah, sedih, pusing dia, susah hati. Sebab Nabi SAW tak jawab salah tu apa? Sebabnya hak dia fahamnya jawab salah tu wajib lah. Bila Nabi SAW selesai semaya, dia berkata, Allah SWT dia baru hukum dia. Hak mana yang dia nak, dia baru. Mula lagu ni, lepas tu dia suruh lagu ni pula, dia suruh lagu ni pula. Misalnya itu maksudnya yuhdithu min amrihi ma yasha. Jadi hak ni sesuai dengan keadaan lah, sesuai dengan keadaan. Tidak kata Allah SWT tak boleh bui semaya tu dalam bentuk yang sempurna selalu seperti sekarang ni. Tidak lagu tu. Ini ada hikmah dia yang tersendiri dan kebaikan lah untuk orang-orang di zaman tu. Tidak berkait dengan Allah SWT tu tahu ataupun tidak tahu, tak ada kena-mengena. Jadi sesungguhnya Allah SWT telah memperbaharui hukum berhubung dengan perkara ni, iaitu jangan kamu bercakap dalam semaya. Kamu tak boleh cakap dalam semaya. Hak tu hak hukum, hak terbarunya. Berhubung dengan dalam semaya ni tak boleh kecek dalam semaya. Lepas tu baru dia jawab. Lepas dia kata gitu, Waalaikumsalam ataupun Waalaikumsalam, baru dia jawab. Hadis ini menunjukkan bahawa memang sudah tak boleh dah nak jawab salam tu semasa dalam semaya, tak boleh dah nak jawab salam dalam semaya, tak boleh dah, sudah mansukh, hukumnya sudah mansukh. Tetapi apabila selesai bersemaya, tetap disuruh menjawab, tetap disuruh menjawab. Buktinya di sini Nabi SAW sendiri lepas pada tu jawab. Demikian juga kalau seseorang tu ketika orang beri salam tu dia duduk baca Quran ke, dia tengah makan ke, dia tengah qada hajat ke, dia tak boleh jawab pada masa tu, ataupun tidak wajib jawab lah. Macam ketika qada hajat tu, ialah memang tak boleh jawab. Ketika makan ataupun ngaji Quran boleh kalau nak jawab, tapi tidak wajib. Jadi ada beberapa tempat yang mana terkecuali daripada hak wajib jawab itu. Jadi setengah ulama dia buat rangkum dalam syair, beberapa syair. Hak ni raddus salami wajibun illa ala man fi salati aw bi aklin syaghala, dan seterusnya. Itu semua tu jawab salam ni wajib kecuali orang yang tengah sembahyang ataupun orang yang tengah makan, dan orang yang tengah qada hajat, orang yang sedang baca Quran, orang yang sedang dengan isteri dia bersetubuh misalnya. Itu dikecualikan berlaku. Dikecualikan berlaku. Tetapi dia elok jawab. Jawab kemudian. Jawab kemudian. Lepas pada tu jumpa jawab.
Jadi masalah kitanya molek kau bagi orang yang kena beri salam tu memang tak boleh lah jawab salam tengah sembahyang. Tapi bagi orang yang mari ni lagu mana hukumnya? Bolehkah dia beri salam? Itu dia. Imam Ahmad kata boleh. Ni Imam Ahmad kata boleh. Tapi Imam Ishaq dan lain-lain ulama mengatakan makruh beri salam. Demikianlah tersebut di dalam kitab Al-Mughni. Ibn Ruslan menyebutkan bahawa mengikut mazhab Syafi'i tak boleh beri salam kepada orang yang duduk tengah sembahyang, tak boleh. Kalau dia beri salam juga, maka dia tidak berhak menerima jawapan. Kalau dia tidak jawab terus pun lepas sembahyang pun tak jawab, tak apa. Bila sudah tidak wajib, pada tu pun tidak wajib. Tapi molek jawab tu molek. Yang mengikut hadis Nabi SAW. Tapi riwayat daripada Imam Malik ada dua. Satu daripada pendapatnya, dia mengatakan makruh, mana beri salam kepada orang yang tengah sembahyang. Satu lagi pendapat dia ialah harus. Dalam mazhab Hanafi makruh juga. Makruh. Riwayat yang kedua, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Suhaib bahawa beliau berkata, pernah aku lalu dekat Rasulullah SAW ketika baginda sedang bersembahyang, maka aku memberi salam kepada baginda SAW. Baginda menjawab dengan isyarat. Qala, perawi berkata, wala a'lamuhu illa qala isyaratan bi usbu'ihi. Saya tidak mengetahui kecuali dia berkata. Yang saya tahu hanya dia berkata isyarat dengan jarinya. Isyarat dengan jari, dengan jari. Itu maksud isyarat. Ini adalah lafaz Qutaibah. Ini adalah lafaz Qutaibah. Jadi di sini dia sebut tadi Nabi SAW pun balas dengan isyarat. Gitu saja. Balas dengan isyarat. Hak kata isyarat dengan jari itu adalah lafaz hadis Qutaibah. Sebabnya Imam Abu Daud ni ambil daripada dua orang itu guru dia. Yang pertama Yazid bin Khalid bin Mawhab, yang kedua Qutaibah bin Sa'id. Jadi hak Yazidnya dia balas dengan bagi isyarat gitu. Isyarat dengan apa tak ada sebut. Hak ada sebut dengan jari ni mengikut riwayat Qutaibah. Ini lafaz hadis Qutaibah. Hak kata dengan jari itu. Lepas tu dia kata qala, perawi berkata. Jadi perawi ni siapa? Laith. Yani anna Laith haddathahum. Laith menceritakan kepada mereka. Mereka. Ini qala ni mana Laith. Sebagaimana yang tersebut ini adalah syarah ni. Cuma tengok kalau ada syarah ni boleh benar. Badlul Majhul bawah muka surat 206 qala ya'ni Laith. Dan ini tersebut di dalam riwayat Tahawi dan Darimi. Lafaz mereka dia kata qala Laith. Laith kata. Jadi qala ni dhamir dia fa'il dia ialah Laith. Gitu. Wa ahsabuhu qala bi usbu'ihi. Jadi dia nak, sebab ada beberapa syarah kan, macam-macam syarah. Dia kata mengembalikan dhamir kepada Nabil. Ni Laith ambil daripada Bukair, Bukair ambil daripada Nabil sahibil Aba. Mengembalikan dhamir qala sana, qala tu kita kata Nabil berkata.
sebagaimana yang dilakukan oleh pengarang Aunul Ma'bud. Ini pun syarah Abu Daud juga. Jadi syarah Abu Daud yang bernama Aunul Ma'bud tu, syarah dia tu, dia kata dhamir ni balik kepada Nabil, mabniyun ala qillati tatabbu'. Itu dia. Jadi dia komen lah, dia komen. Ini kerana kurang perhatian, kata dia. Kurang perhatian, kurang pengamatan. Kalau kita perhati dalam riwayat yang lain sebut jelas sini siapa fa'il kepada qala itu, iaitu Laith. Itu dia nak ayat tu ya. Begitu juga mengembalikan dhamir kepada Ibnu Umar pada katanya wala a'lamuhu illa qala, wala a'lamuhu, saya tidak, yang saya tahu hanyalah dia berkata. Wala a'lamuhu, hu tu dhamir. Dhamir tu nak balik ke mana? Kalau mengikut pengarang Aunul Ma'bud, dia kata hu tu dhamir tu balik kepada Ibnu Umar, sebab qala tu balik kepada Nabil. Jadi hu tu dhamir tu balik kepada Ibnu Umar, itu pun tidak tepat juga. Ini kira-kira orang sama-sama buat syarah lah ni. Kerana tempat kembali dhamir, dua dhamir ni, ni wala a'lamuhu, hu tu sah, illa qala, qala tu, qala yang kedua, Bukair, bukan Ibnu Umar, sebab Laith yang kata tu, bukan Nabil. Itu yang ini isyarat dengan tangannya. Ini adalah lafaz Qutaibah. Jadi kalau kita perhati kepada hadis ini, jawab salam tu ada dengan isyarat. Sedangkan dalam hadis sebelum pada ni Nabi SAW tak jawab langsung, dengan ucapan pun tidak, dengan isyarat pun tidak. Tapi dalam hadis ni menunjukkan Nabi SAW isyarat dengan jari. Lagu mana? Jadi jawapan yang diberikan oleh ulamanya ialah hadis yang pertama menunjukkan hak lebih aula, hak lebih molek, ya? Tidak jawab dengan apa-apa pun, dengan ucapan pun tidak, dengan isyarat pun tidak. Hak yang kedua ni, hadis yang kedua ni menunjukkan harus sahaja. Harus. Kalau buat dengan isyarat tu harus, boleh, tidaklah sampai membatalkan sembahyang. Harus. Lepas tu dia mari dalam kitab Durrul Mukhtar. Durrul Mukhtar ni kitab fiqh Hanafi. Dia kata jawab salam walaupun dengan tersalah, salah jawab dengan lidah, syarat dengan lidah, dengan ucapan lah. Orang beri salam, Waalaikumsalam, salah jawab. Kalau dengan lidah, batal sembahyang. Kalau mengikut mazhab Hanafi, batal sembahyang. Tidak dengan tangan. Kalau dengan tangan, isyarat dengan tangan, itu tidak membatalkan. Mazhab Hanafi pun tak batal, itu makruh sahaja. Di dalam Syami, dia kata Syami ni iaitu karangan Ibnu Abidin Asy-Syami, dia syarah kepada Durrul Mukhtar, namanya Durrul Mukhtar. Ini hak asal. Syarah dia yang dibuat oleh Syami itu namanya Raddul Muhtar. Raddul Muhtar. Dia sebut dalam Munyah dijelaskan, ditegaskan bahawa isyarat dengan tangan ni makruh. Jawab, untuk jawab salam tu dengan tangan makruh. Tanzihi. Nabi SAW buat tu itu untuk menyatakan harus, untuk menyatakan harus. Jadi hak Nabi SAW buat, kita tidak boleh katakan makruh untuk dia, tetapi makruh untuk orang lain, ya. Itu kaedah dia.
kama haqqaqahu fil hulyah. Ini dia sebut. Banyak perkara Nabi SAW buat, benda tu untuk orang lain makruh, tapi kalau dia buat tidak makruh. Sebab apa? Makruh ni kan tak boleh pahala kalau kita buat kan. Tapi Nabi SAW kalau dia buat benda lagu ni boleh pahala juga. Sebab pada dasarnya, pada asasnya dia nak menyatakan harus, di samping makruh untuk orang lain. Misalnya, inilah misalnya jawab salam. Ini mengikut kaedah dalam bahasa Hanafi lah. Jawab salam mana dengan isyarat gini ke, ikutlah mana-mana pun makruh berlaku. Tapi Nabi buat, kita tak boleh kata untuk Nabi itu makruh. Untuk dia tidak makruh, supaya dia kecil belah cacat. Supaya dia kecil belah cacat. Orang yang mengatakan makruh, dia kata untuk Nabi tidak makruh, sebab dia nak wayak benda ni harus ke mana-mana pun, di samping makruh. Gitu. Di samping makruh. Jadi untuk dia, sebab dia nak wayak benda ni tidak haram. Kalau haram dia tak buat langsung. Ni ada dia buat jaga-jaga, menunjukkan makruh. Jadi makruh tu mana di samping menunjukkan keharusan juga, ada harus juga. Jadi kepada Nabi, sebab ada maksud dia tu, tidak jadi makruh. Tetap hak dia buat benda lagu ni boleh pahala juga. Kecuali kalau pendapat ulama yang dia beza-beza pula. Ulama yang mengatakan misalnya isyarat ni tidak makruh langsung, memang harus. Jadi Nabi SAW buat tu harus, atau tak seharus? Tidak. Untuk orang lain pun tidak makruh, untuk dia pun tidak. Bila dia buat lagu tu menunjukkan harus. Jadi harus kan untuk dia saja, orang lain pun harus juga. Tak ada beza. Dia kata gitu. Supaya juga kecil sambil berdiri, macam Imam Ahmad, dia kata tidak makruh pun. Kecil sambil berdiri itu tidak makruh pun. Sebab apa? Nabi SAW pernah buat. Bila dia buat bila dia buat, maknanya harus. Jadi harus itu bukan untuk dia saja, orang lain pun harus juga. Ini beza lah dari segi usul dia. Dari segi usul. Jadi setengah-setengah ulama dia kata hak Nabi jangan benar buat. Dia buat sekali ataupun dua kali itu semata-mata untuk menyatakan tidak haram. Hak lagu ni kata dia makruh untuk orang lain, dia tidak makruh. Dia tetap boleh pahala. Kalau kita buat benda lagu tu tak boleh pahala, dia boleh pahala. Itu satu golongan. Ini dari segi usul lah, kaedah usul fiqh. Itu pendapat. Pendapat yang kedua yang mengatakan hak Nabi buat walaupun sekali ataupun dua kali menunjukkan harus. Bila harus, orang lain pun harus juga, tidak kata makruh. Gitu. Jadi hak dia kata saat ni makruh, saat ni mengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Lepas tu dia sebut bawah ni dalam kitab, khilafan lil-thalathah kama fil Mughni idh qalu yaruddu bil yad. Ini berbeza dengan pendapat tiga orang imam lagi iaitu Malik, Syafi'i dan Ahmad, kerana mereka mengatakan boleh, harus jawab isyarat dengan tangan. Isyarat dengan tangan itu boleh. Orang kata Assalamualaikum, kita isyarat dengan tangan ataupun jari kau, boleh. Tidak makruh. Tidak makruh. Ibnu Ruslan berkata, Ibnu Ruslan ni orang Syafi'i, orang Syafi'i. Di sisi Syafi'i dan jumhur ulama, yustahabbu an yarudda bil yad. Boleh, elok seseorang itu menjawab salam. Kalau orang beri salam dengan tangan, dia ikut hadis tadi lah, berdasarkan hadis tadi. Boleh. Tidak kata wajib, bukan wajib tak, sekadar molek saja. Molek. Itu kata dia. Tapi setengah ulama mengatakan selepas sembahyang waktu hak moleknya. Inilah pendapat Tsauri dan selainnya. Gitu. Seterusnya hadis
daripada Jabir, beliau berkata Nabi SAW telah menghantar aku kepada Bani Al-Mustaliq. Lepas tu saya mari, kata dia. Saya mari ketika dia duduk semaya datang unta. Saya pun kecek dengan dia. Dia pun qala li biyadihi hakadha. Dia mengisyaratkan kepada saya dengan tangannya begini. Seperti baru inilah dia kata. Thumma kallamtuhu, kemudian saya bercakap lagi dengan dia. Dia pun buat kepada saya, isyarat kepada saya dengan tangannya begini. Ni mana ni gitu. Mana? Gitulah. Tak nampak. Gitu. Pegang ni, ada. Gitu. Saya dengar dia baca dan dia mengisyaratkan dengan kepalanya. Jabir berkata, apabila Nabi SAW telah selesai bersembahyang, baginda bersabda, apa telah engkau buat untuk urusan yang telah aku hantarkan engkau itu? Buat mana? Aku suruh membuat tadi. Sebabnya tidaklah menegah aku daripada bercakap denganmu, melainkan kerana aku tadi sedang bersembahyang. Aku tak ada apa-apa, kata dia, tidak kecek tadi tu. Sebab aku duduk tengah sembahyang. Sebab tu tidak kecek tu. Gitu. Jadi ni cerita ni lagi berkenaan dengan hal tu. Dia bercakap. Bercakap dan nak ni isyarat. Jadi bercakap ni ada kebui salah ataupun bercakap benda lain. Hak zahirnya ialah dia bui salah dulu. Sebab apa? Kalau dalam kitab kita ni pun dia sebut dalam riwayat Muslim. Ni dalam riwayat Abu Daud ni tak ayat dia bui salah. Dia kata dia kecek. Aku pun kecek. Dengan Nabi SAW. Dia tak dia isyarat dengan tangan dia kepada aku. Dalam riwayat Muslim gini, fasallamtu alaihi falam yurudda alayya. Dalam satu riwayat fasallamtu alaihi fa asyara ilayya. Dalam riwayat yang lain fakallamtuhu faqala li biyadihi hakadha. Serupa dengan Abu Daud. Serupa ni. Dan Zuhair mengisyaratkan dengan tangannya. Kemudian saya kecek lagi, dia pun isyarat kepada saya gini. Zuhair mengisyaratkan dengan tangannya ke arah bumi. Yang ni perut tangan dia ni ke bawah gitu. Belakang tangan ni ke atas. Jadi maknanya di sini dia bukan sekadar bui salah saja, dia kecek juga. Tapi Ibnu Mas'ud tadi bui salah saja. Hak ni tidak. Hak ni bui salah dan kecek. Bagi orang yang mengatakan boleh jawab salam itu dengan isyarat, salah satu hadis pegangan mereka hak ni selain daripada hak tadi. Hak tadi isyarat satu jari. Hak ni isyarat dengan tangan. Isyarat dengan tangan ni dengan lima jari. Tetapi riwayat-riwayat ini dia tidak sesuai lah dengan mazhab Hanafi. Tadi kan kita sudah sebut Hanafi mengatakan makruh walaupun jawab dengan isyarat. Jadi mereka jawab lagu mana hadis-hadis hadis ni terutamanya. Dia kata Nabi SAW isyarat dengan tangan dia buat gitu tu, bukan jawab salam, kata dia. Bukan jawab salam, tapi nak suruh nanti dulu, sebagai nanti dulu. Nanti dulu. Duduk dia, nanti dulu. Gitu maksud dianya. Sebab Jabir ada meriwayatkan dalam riwayat yang lain,
Dia kata Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya yang memberi arti animkuth hatta utimmas salah, yang memberi arti nanti dulu, tunggu sehingga aku selesai mengerjakan sembahyang. Itu hak Jabir faham. Bukan Jabir faham sebagai Nabi SAW angkat tangan dia tu sebagai jawab salah dia. Tak. Hak Jabir fahamnya iaitu Nabi suruh dia tunggu dulu. Suruh dia tunggu dulu sampai dia selesai sembahyang. Ini diisyaratkan oleh hadis yang tersebut di dalam Muslim, iaitu Zuhair mengisyaratkan dengan tangannya, dia begitu, buat gitu. Tangan ni, tapak tangan ni ke bawah. Ini menunjukkan bahawa isyarat ini untuk berhenti, nanti, jangan. Dia kata bukan sebagai jawab. Kalau jawab, akak katahlah. Akak katahlah kata dia. Gini kah? Ataupun gitu kah? Tak, ni tak ke bawah. Macam nak suruh berhenti. Berhentilah maknanya, gitu tu maknanya nak suruh berhenti. Ataupun tak boleh kecek. Itu dia jawab gitulah. Jadi kata dia Nabi SAW sebenarnya tidak jawab salam ini sama ada dengan ucapan ataupun dengan isyarat. Jadi isyarat di sini bukan sebagai jawab kepada salam, tetapi isyarat ini supaya jangan bercakap. Gitu. Walau bagaimanapun, kesimpulannya isyarat saja tu boleh dalam sembahyang. Sama ada nak suruh isyarat, nak suruh dia, misalnya budak bising, kita isyarat gitu, boleh. Hak tak bolehnya kecek. Walaupun hak tu isyarat tu memberi faham juga, mana boleh lagi, harus lagi. Gitu. Ini itu kalau kita tak ambil kira sebagai jawab salam. Kalau sebagai jawab salam tetapi dengan isyarat pun boleh jugalah. Cuma orang Hanafi lah tidak faham gitunya. Orang-orang mazhab lain faham sebagai jawab ni. Sebagai jawab. Jadi dalam riwayat Bukhari tersebut begini. Ni orang-orang Hanafi pegang. Ini bukan jawab salam dia, tapi nak suruh dia tu tak kecek. Di dalam Bukhari, dalam riwayat Jabir, fasallamtu alaihi falam yarudda alayya. Saya beri salam kepada Nabi SAW, dia tak jawab salam saya. Fawaqa'a fi qalbi mallahu a'lamu bih. Timbullah dalam hati saya, Tuhan saja yang tahu betapa susah hatinya, sedihnya saya bila Nabi SAW tak jawab. Allah saja yang tahu. Faqultu fi nafsi la'alla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada alayya anni abta'tu alaihi. Jadi aku kata dalam hati akulah sendiri, aku kata barangkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni marah kepada aku, ataupun tak senang hati dengan aku kerana aku lambat mari. Itulah aku kata dalam hati. Thumma sallamtu alaihi. Ini dalam riwayat Bukhari. Kemudian aku beri salam pula kepada dia, dia tak jawab lagi. Fawaqa'a fi qalbi ashadd min al-marrati al-ula. Lebih berat lagi terasa kepadaku daripada kali yang pertama. Kemudian saya beri salam lagi kali yang ketiga. Faradda alayya. Baru dia jawab salam saya. Faqala, mana hak ni selepas sembahyang dah, selesai sembahyang. Dia pun kata, innama mana'ani an arudda alayka anni kuntu usalli. Tadinya yang menegah saya tidak lain, hanyalah kerana saya tengah sembahyang tadi. Janganlah berasa apa-apa. Jadi dia kata, kalaulah isyarat Nabi itu untuk jawab salam dah tadi duduk tengah sembahyang, berapa Jabir sedih? Berapa Jabir sedih? Sedih gitu mana dia. Allah saja yang tahu, kata dia. Ini menunjukkan dia tidak faham isyarat itu sebagai isyarat jawab salam. Kalau sudah jawab dah, sedih apa je. Jabir tu faham. Jabir tu faham ini bukan jawab ni, walaupun isyarat. Dia buat gitu. Itu yang pertama, jawapannya kata ni orang-orang mazhab Hanafi.
Yang kedua, dia kata, kalaulah kita kira hak Nabi isyarat tadi sebagai jawapan kepada salam dia, jawapan kepada salam Jabir itu sebagai jawapannya, apa perlu lepas sembahyang tu dia jawab pula? Dah jawab dah, tak perlu lah. Ini menunjukkan tadi bukan jawab, kata dia. Tadi bukan jawab, tadi tu isyarat tu nak suruh duduk dia, duduk dia, nanti tunggu, nak suruh gitu. Bukan isyarat itu sebagai jawab. Kalau jawab, apa dia jawab pula kemudian? Lepas tu dia sebut Tahawi bahas panjang dalam perkara ni. Begitu juga Aini dalam syarah Bukhari. Begitu. Walau bagaimanapun, Ibnu Battal syarah kepada Bukhari mengatakan ijma' ulama mengatakan tidak boleh jawab salam dengan ucapan hak tu ijma'. Nak jawab Waalaikumsalam, tu tak boleh. Semua kata tak boleh. Tapi kalau dengan isyarat, hak tu masih ada khilaf lagi. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan elok, molek. Jadi hak kata makruh ni, hak tadi kita sudah tahu dah, ulama mujtahidin. Kalau di kalangan sahabat, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ni hak kata makruh. Lepas tu ini juga pendapat Abu Hanifah, Syafi'i pun juga. Maknanya pendapat Syafi'i ini ada beberapa lah, bukan satu. Ahmad, Ishaq dan Abi Thawr. Ada pula yang mengatakan boleh. Di antara yang berpendapat begini Sa'id bin Musayyab, Qatadah, Hasan Basri. Imam Malik ada dua, seperti tadi lah, seperti tadi. Dan itu yang pertama. Yang kedua yang kita dapati dalam hadis ini tadi, iaitu Nabi SAW semaya datang unta dia. Semaya datang unta dia. Semaya apa ni? Semaya sunat. Semaya sunat atas unta dia. Adapun semaya fardu, biasanya Nabi SAW buat, iaitu dia turun, dia berhenti. Dia berhenti. Barulah dia semaya fardu, dia semaya di bawah. Tetapi ulama masih ada bincang lagi tu, situ tu. Ulama-ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan tak boleh. Kalau hak fardu ni, mana tak ada dalil yang kukuh, kata dia. Nabi semaya di atas kenderaan. Yang adanya, hak banyaknya, dia semaya dia turun bawah. Hak ada semaya atas kenderaan ni menunjukkan hak sunat. Tetapi ada juga ulama mengatakan hak fardu pun boleh juga di atas kenderaan itu dalam keadaan yang tak boleh turun lah, dalam keadaan tak boleh turun. Boleh juga. Tetapi hak semoleknya tidaklah. Hak boleh buatnya hak sunat, hak sunat. Jadi kalau datang unta tu kan dia berak, dia kencing, boleh jadi macam-macam. Kemungkinan tu ngecik lah, kita kata kalau kita, itu pun boleh semaya. Apatah lagi kalau kita sekarang ni atas kereta, apa salahnya? Boleh lagi senang lagi kalau nak kiranya. Tapi tidak dibuat, tidak dibuat. Kalau nak kira boleh atas kereta. Driver pun boleh apa-apanya. Tapi janganlah tunduk tu siapa tak nampak, siapa tak tengok depan tu. Hak semoleknya tak salah. Tapi kalau hak tidak driver, hak duduk di belakang ni, penumpang ni, tak ada jadi masalah sebenarnya. Cumanya mula-mula nak sah telah menghadap pada kiblat. Lepas pada tu tak apalah. Tidak menghadap pada kiblat pun dikecualikan dalam bab ini, di atas kenderaan. Ini dalil lah bahawa Nabi SAW pun pernah bersemaya di atas kenderaan dia. Dalam keadaan kita sekarang ni, kalau naik kapal terbang nak turun mana? Itu tak lagi dah lah. Semaya atas kapal terbang. Dan hadis seterusnya ialah riwayat daripada Abdullah bin Umar. Beliau berkata,
Rasulullah SAW pernah keluar ke Quba untuk bersembahyang di sana. Beliau berkata, orang-orang Ansar datang, mereka memberi salam kepada Nabi SAW ketika baginda sedang bersembahyang. Ibnu Umar berkata, faqultu li Bilal, saya berkata kepada Bilal, bagaimana engkau lihat Rasulullah SAW menjawab salam mereka ketika mereka memberi salam kepadanya, dan beliau sedang bersembahyang? Bilal berkata, yaqulu hakadha. Jadi dalam bahasa Arab ni, qala yaqulu ni dia tidak makna kata saja, isyarat, buat, bertindak, boleh berlaku qala. Macam di sini, tadi pun ada dah guna qala. Jadi ni yaqulu hakadha, dia isyarat gini, kata dia. Dia pun hamparkan tapak tangan dia, ini tapak tangan ke bawah dan atas, bahagian atas ni, belakang tangan ke atas. Ja'far bin Aun perawi dia pun buat lagu tu. Dia buat lagu mana? Ni tapak tangan ni ke bawah dan belakang ni ke atas. Gitulah caranya. Nabi SAW isyarat gitu. Jadi hak ni semua ni kenapa ni sahabat-sahabat ni apabila tengok Nabi SAW beri salam, satunya salam ni memang dulu lagi Nabi SAW suruh ajarnya. Yang kedua, dalam sembahyang pun pada ketika tu, sebelum tu memang ada salam. Nabi SAW pun tidak larang, bahkan ajarlah bagi salam belakang semua tempat, termasuklah dalam sembahyang. Dengan sebab itulah sahabat-sahabat ni bagi salam. Artinya pada ketika ni mereka tak tahu lagi. Setelah tahu, dak lah. Setelah tahu, dak lah. Jadi hadis ini Ibnu Umar, tadi kan dia kata, Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW keluar ke Quba. Qala Ibnu Umar kata, faqultu li Bilal, saya kata kepada Bilal. Bapa tak di riwayat Ibnu Umar, lepas tu dia sendiri tidak kata Nabi SAW isyarat gini-gini. Jawabnya, dia cerita Rasulullah SAW keluar ke Quba, itu saja. Nabi SAW isyarat tu dia tidak tengok. Dengan sebab itu dia tanya Bilal, kira-kiranya Bilal kan dia muazzin, dia tu kabar, dia duduk di belakang Nabi, jadi dia nampak. Jadi boleh jadi Ibnu Umar pada ketika ni dia lewat kerana sesuatu sebab, dia duduk di belakang. Walaupun dia tahu peristiwa ni ketika Nabi SAW pergi ke Quba, dan kalau kita andaikan dia ada juga di situ, maka boleh jadi dia duduk di belakang. Ataupun maksudnya dia tak pergi langsung, dia tak pergi. Cerita ni dia dapat daripada Bilal. Cerita ni dia dapat daripada Bilal. Dia tahu Rasulullah SAW pergi ke Quba dan Nabi SAW bersemayam di sana, tapi dia tak pergi. Dia tahu Nabi SAW buat gini-gini ni melalui dia tanya Bilal. Itu ada dua kemungkinan. Ini di sini dalam riwayat ni dia tanya Bilal. Dalam satu riwayat yang lain dia sebut dia tanya Suhaib, sahabat Nabi SAW. Jadi kedua-dua mereka menjawab dengan jawapan yang sama. Kedua-duanya jawab lagu itulah Nabi SAW jawabnya. Sebab itu Imam Tirmizi kata Imam Tirmizi dia kemukakan kedua-dua riwayat. Ibnu Umar ambil daripada Bilal, Ibnu Umar ambil daripada siapa? Suhaib. Lepas tu dia katakan, wakilal hadithaini indi sahih. Kedua-dua hadis ni bagi saya sahih, kata Tirmizi. Kerana kisah hadis Suhaib bukan kisah hadis Bilal. Walaupun Ibnu Umar meriwayatkan daripada kedua-dua mereka, tapi bukan bermakna peristiwa yang sama, boleh jadi tempat yang berlainan. Boleh jadi dia telah mendengar daripada kedua-dua mereka. Hak sini dia sebut, dalam Abu Daud dia sebut Ibnu Umar tanya Bilal, bukan tanya Suhaib. Tapi ada riwayat yang lain yang sebut Suhaib. Hak tu pun betul juga. Betul juga.
Kedua-dua riwayat ini menunjukkan bahawa Nabi SAW bagi isyarat. Bila orang-orang beri salam tu, dia bagi isyarat. Itulah. Kemudian riwayat daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, sabda baginda, la ghirara fi salatin wala taslimin. Tidak ada pengurangan di dalam sembahyang dan tidak ada juga di dalam salat. Itu satu. Satu. La ghirara fi salatin wala taslimin. Yani la ghirara fi salatin wala ghirara fi taslimin. Gitu. Kalau kita baca taslimin, mana tidak boleh dikurangi sembahyang dan dikurangi salat. Itu satu. Yang kedua, ada juga riwayat la ghirara fi salatin wala taslima. Gitu. Tidak boleh dikurangi sembahyang, ataupun la ghirara, tidak ada sebarang pengurangan di dalam sembahyang, dan tidak ada juga sebarang tidak ada juga salam. Gitu. Tidak ada juga salam. Di dalam sembahyang ini tidak ada pengurangan dan tidak ada juga salam. Gitu. Kalau kita baca la taslima, ini la ghirara fi salatin wala taslima fi salatin. Tidak ada salam dalam sembahyang. Maksud salam dalam sembahyang hak tidak ada ni, hak salam ni lah hak maklum ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tu. Adapun assalamu alayka ayyuhan nabi, tu ada tu salam lain tu. Ini salam yang makruf di luar sembahyang. Hak tu hak tidak ada. Sebab itulah kita kata kalau kita kata yang pertama tadi, tidak ada pengurangan di dalam sembahyang dan tidak ada di dalam taslim, dalam memberi salam ataupun menjawab salam. Apa maknanya? Dalam sembahyang kita tak boleh kurang apa-apa. Hak telah sabit berdasarkan sunnah. Hak ni sebagai rukun, rukunlah. Hak ni sebagai sunat, sunatlah. Tetap ada. Kita tidak boleh kurang hak tu. Kita tidak boleh kurang hak tu. Hak sunat, kita tak boleh kata tidak sunat. Itu satu. Mana dia? Tidak boleh melakukan pengurangan dalam sembahyang. Yang kedua, mana tidak boleh melakukan pengurangan dalam sembahyang, ataupun kalau hak lebih mudah lagi, tidak boleh dikurangi sembahyang. Kalau kita terjemah gitu, maksudnya dalam sembahyang seseorang tu dia merasa dia kurang sembahyang, 4/3 gitu. Dalam 4/3 kira-kira ada kurang lah, alik kurang 4/3. Sepatutnya bila 4/3 tu dia bangunlah serakaat lagi, biar jadi 4 kalau sembahyang zuhur misalnya, ataupun sembahyang lain lah 4 rakaat tu. Mana kalau kita berbelah bagilah antara 4/3. Jadi kita ambil hak kurang, kita kira hak kurang, sebab hak kurang tu pasti, hak 4 tu tidak pasti. Hak kita pasti tu 3. Jadi bila 4/3, hak 3 tu pasti, hak 4 tu tidak pasti. Jadi mana kita kira hak pasti berdasarkan hak pasti, artinya kita bangun serakaat lagi. Kalau kita terus dalam keadaan tadi 4/3, kita pun terus beri salam, tak bangun. Itu maksudnya la ghirara fi salatin. Tidak boleh dikurangi sembahyang. Kalau kita ada saat ni belah bagi 4/3, kita tak boleh berhenti dengan gitu. Assalamualaikum, lepas pada tu tak bangun dah. Sebab apa? Hak 3 tu kita pasti, hak 4 tu kita tidak pasti. Berarti kita telah mengurangi sembahyang kita kalau kita berhenti sekat tu. Kita tak boleh, kita kena bangun solat lagi. Misalnya kalau 4/3 kita kena bangun solat lagi, lepas tu sujud sawi. Itulah caranya. Lepas tu sujud sawi lah di akhir tu.
Itu makna tidak boleh dikurangi sembahyang itu. Tak boleh. Kalau lagu tadi, itu ada dua makna tu, ada dua makna dia. Dan tidak boleh dikurangi salam. Ni kalau kita baca wala taslimin, wala taslimin, dia akan memberi makna kita tidak boleh kurang salam dalam sembahyang. Maksudnya tidak ada arti kita kurang salam dalam sembahyang sekiranya kita jawab juga. Tak ada arti. Tak boleh lah, batal sembahyang tu walaupun kita kurang pun. Misalnya kata Assalamualaikum, biasanya kalau luar sembahyang Waalaikumsalam kita jawab. Ni kita jawab Waalaikum, kita kurang lagu tu. Itu makna tidak boleh dikurangi salam. Tidak ada arti dikurangi salam itu. Dengan kita kurang tu makna tidaklah kata siapa sah sembahyang kita. Tak sah betul walaupun kita kurang. Gitu. Walaupun kita kurang, tak sah sepatutnya sembahyang kita, batal sepatutnya. Maknanya kita tak boleh jawab lah. Kalau kita kurang pun tidak ada arti. Itu makna wala taslimin kalau kita baca begitu. Tapi kalau kita baca wala taslima, makna dalam sembahyang tak boleh tidak ada salam. Tidak ada salam, jawab salam ni tidak ada dalam sembahyang. Mana kita tak boleh nak bagi salam ketika kita sedang sembahyang, nak bagi salam ke orang, nak jawab salam orang pun tak boleh juga. Itu makna la taslima. Tidak ada salam dalam sembahyang. Salam hak maklum di luar sembahyang tu tidak ada dalam sembahyang. Untuk kita bagi salam ke, untuk kita jawab salam ke, tidak ada. Itu kalau kita baca la taslima. Dalam sembahyang tak ada. Maknanya sama ada penuh ke atau tidak penuh ke ucapan salam tu tak kira. Dalam sembahyang ni tak ada. Bentuk salam ni tak ada dalam sembahyang. Hak salam hak luar tu lah tak kira. Hak kata Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin, itu lain. Hak tu salam memang hak sebahagian daripada sembahyang. Hak tu. Qala Ahmad berkata, ini kan Imam Abu Daud ambil daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad tutup guru dia. Maksud baginda fima ara, pada pendapat saya, iaitu engkau tidak boleh memberi salam dan tidak boleh juga diberi salam kepada engkau. Mu tak boleh nak beri salam ke orang, orang pun tak boleh beri salam kepada engkau. Itu maksud sesoalnya Imam Ahmad lebih pakai la taslima, bukan la taslimin. La taslima. Mengikut tafsiran dia ni kita faham Imam Ahmad pakai la taslima, bukan la taslimi. Mana tidak ada sebarang salam di dalam sembahyang. Mana tak boleh. Orang luar, orang lain hak tidak sembahyang nak beri salam pun tak boleh. Ini nak maknanya Nabi SAW larang berlaku lah. Orang yang duduk tengah sembahyang tu sendiri dia nak beri salam ke orang, tak boleh juga. Orang yang duduk tengah sembahyang sendiri dia nak jawab salam orang pun tak boleh juga, tak boleh berlaku. Itu makna la taslim. Wa yugharriru ar-rajul bi salatihi, seseorang itu mengurangi sembahyangnya. Fayansarifu, dengan dia berhenti bersembahyang, menyelesaikan sembahyangnya, wa huwa fiha syakun, dalam keadaan dia syak. Seperti kita kata tadi lah, lagu mana seseorang mengurangi sembahyang dia tu, iaitu dia berhenti selesai sembahyang dia tu dalam keadaan dia syak. Dia syak 3 kapak dalam keadaan tu dia pakai berhenti, tak boleh buat lagu tu. Jadi kita kena ambil hak balik yakin. Hak balik yakin iaitu 3. Itu hak yakin. Jadi kita tambah satu lagi. Itu makna kurang sembahyang tu. Jadi kalau lagu tu jadi kurang sembahyang, maknanya boleh ke syaitan lah, boleh ke syaitan, berjaya lah syaitan dalam mengelirukan kita tu. Dia nak suruh kita tu lagu tu lah. Jaya dia. Kemudian riwayat daripada Abi Hurairah, Abi Hazim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, qala urahu rafa'ahu, saya percaya dia memarfu'kan hadis ini, yakni mengatakan Nabi SAW katalah,
Mana qala tu Nabi SAW katalah, kalau rafa'ahu tu maksudnya. Bila Abu Hurairah memarfu'kan hadis itu, lepas tu ada qala, artinya qala tu fa'il dianya ialah Nabi SAW sendiri. Itu baru ada artinya kata marfu'. Nabi SAW bersabda, la ghirara fi taslimin wala salatin. Tidak ada pengurangan di dalam memberi salam dan di dalam sembahyang, ataupun salam tidak boleh dikurangi dan sembahyang tidak boleh dikurangi. Salam dan sembahyang tidak boleh dikurangi. Gitu. Qala Abu Dawud wa rawahu Ibnu Fudail ala lafzi Ibn Mahdi wa lam yarfa'hu. Gitu. Ibnu Fudail telah meriwayatkan mengikut lafaz Ibnu Mahdi. Mana lafaz Ibnu Mahdi ni hak tadilah. Hak sebelum ni, hadis sebelum ni. Hak Imam Abu Dawud ambil daripada Ahmad bin Hanbal, qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi. Jadi lafaz dia lagu mana? La ghirara fi salatin wala taslimin, ataupun wala taslima, gitu lafaz. Jadi Ibnu Fudail meriwayatkan mengikut lafaz Ibnu Mahdi. Seperti tadi, lafaz dia tu bunyi lagu tu. Walam yarfa'hu, tapi Ibnu Fudail tidak memarfu'kan hadis ini. Tapi dia tidak memarfu'kan, di mana berhenti setakat Abu Hurairah saja, kalau mengikut riwayat Ibnu Fudail. Tapi kalau riwayat ini Sufyan ini tidak, dia memarfu'kan hadis ini dengan lafaz ni, la ghirara fi taslimin wala salatin. Mana beza dengan lafaz tadi? Dengan lafaz ini mengikut riwayat Sufyan daripada Abi Malik ini, dia kata marfu'. Ni dengan lafaz ni marfu'. Tapi hak tadi Imam Ahmad tadi, Abdurrahman bin Mahdi ambil daripada Sufyan tadi, hak tu marfu' juga. Marfu' juga. Hak ni Ibnu Fudail ala lafz Ibnu Mahdi. Ibnu Fudail ni tidak lafaz tu serupa dengan Ibnu Mahdi, tetapi dia kata tidak marfu'. Dia kata tidak marfu'. Jadi kesimpulannya kan, mana hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang daripada Sufyan. 3 orang daripada Sufyan. Yang pertama Abdurrahman bin Mahdi. Ni hadis hak mula-mula tadi, Imam Ahmad, Abu Dawud ambil daripada Imam Ahmad. Itu yang pertama. Dia memarfu'kan, tidak ada syak, dengan tidak syak adalah riwayat. Yang kedua Muawiyah bin Hisham. Ni riwayat yang kedua kita duk baca, ambil daripada Sufyan juga. Muawiyah bin Hisham riwayat daripada Sufyan, tapi dengan taraddud. Dengan taraddud tentang marfu'kan hadis ini atau tidak. Sebab dia kata qala urahu, saya percaya ataupun saya rasa. Itu maknanya. Mana dia tidak kata dengan pasti, seperti mana Ibnu Mahdi tadi. Yang ketiga Ibnu Fudail, anak murid Sufyan juga, dia meriwayatkan daripada Sufyan hadis ini dengan lafaz Ibnu Mahdi tadi, tetapi dia tidak memarfu'kannya. Mana dia kata hadis itu mauquf, berhenti setakat Abu Hurairah saja. Setakat Abu Hurairah saja. Jadi ada 3 perbezaan di situ. Hak ni riwayat kata berhenti setakat Abu Hurairah, yakni hadis mauquf, bukan hadis marfu'. Hak yang kedua iaitu Muawiyah bin Hisham meriwayatkan secara marfu' tapi dengan syak. Riwayat yang pertama iaitu Ibnu Mahdi meriwayatkan daripada Sufyan dengan tidak ada syak tentang marfu'nya. Yani hak kata gitu tu Nabi SAW, bukan Abu Hurairah. Bukan Abu Hurairah, tetapi Nabi SAW sendiri. Jadi Ibnu Fudail ini dia berbeza lah. Berbeza dengan Ibnu Mahdi dari segi
memarfu'kan hadis, Ibnu Mahdi kata marfu', dia kata mauquf. Itu beza. Tapi dari segi lafaz hadis dia serupa. Dari segi lafaz hadis dia serupa. Gitu. Kemudian babun fi tashmitil 'atis fi shalah. Wallahu a'lam.